Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Norazera binti Mazlan dan Cinderella anak Helen akan membentangkan kesan kemelesetan ekonomi terhadap pekerjaan mengikut analisis kontemporari. Pengenalan, kemelesetan ekonomi ialah kemerosotan besar dalam aktiviti ekonomi yang berlanjutan untuk tempoh beberapa bulan. Ciri utamanya ialah penurunan keluaran dalam negara kasar secara mendadak, peningkatan pengangguran, pengurangan perlaburan dan perbelanjaan. Faktor-faktor berlakunya kemelesetan ekonomi ialah kejatuhan permintaan global, negara menghadapi krisis kewangan dan juga bencana seperti pandemik COVID-19. Kepentingan mempelajari kesan kemelesetan ekonomi ialah untuk memahami bagaimana ia memberi kesan kepada negara, individu dan komuniti dan merangka strategi untuk mengurangkan kesan negatif kemelesetan ekonomi. Sorotan kajian impak pandemik COVID-19 terhadap pekerjaan. Berdasarkan kajian Blender 2020, pandemik COVID-19 memberikan kesan besar kepada pekerja muda, pekerja berpendapatan rendah dan pekerja bebas self-employed. Sekatan pergerakan semasa pandemik menyebabkan pengurangan aktiviti ekonomi yang akhirnya mengakibatkan kejatuhan kadar pendapatan bagi golongan ini. Kajian ini menyentuh impak global terhadap pekerjaan yang juga membawa kepada perubahan seperti peningkatan pekerjaan jarak jauh. Bagi analisis data, graf ini menunjukkan jumlah pengangguran dari suku 3 2019 sehingga April 2020. Jumlah individu menganggur meningkat dengan ketara sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Februari hingga April 2020, jumlah penganggur meningkat mendadak dari 52,500 orang hingga 778,800 orang, iaitu sebanyak 28% dalam 2 bulan. Punca utama peningkatan ialah semasa pandemik COVID-19, pelaksanaan Perintah Kawalan PKP mengehatkan operasi ekonomi. Banyak pekerjaan yang ditutup atau pengurangan tenaga kerja, terutamanya di dalam sektor pelancongan, perhotelan dan lain-lain. Perbandingan kesan terhadap pelbagai industri dan kumpulan demografi. Kesan terhadap perindustrian, industri pelancongan dan perhotelan Malaysia paling terjejas teruk dengan penurunan mendadak dalam pelancong antarabangsa. Sektor pelancongan mengalami penurunan hampir 80% pada 2020 berbanding tahun sebelumnya. Malaysia hanya mencatatkan sekitar 4.3 juta pelancong pada 2020 berbanding 26.1 juta pada 2019. Namun, industri teknologi merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang semasa pandemik COVID-19. Begitu juga dengan sektor kewangan dan takaful dengan peningkatan dalam penggunaan perkhidmatan digital dan permintaan untuk perlindungan insurans dan kesihatan. Kesan terhadap demografi. Dari segi umur, golongan belia berumur 15 hingga 29 tahun paling terjejas berbanding golongan prasaraan dan marga emas. Kadar pengangguran untuk golongan belia meningkat kepada 13.3% pada Mei 2020 berbanding 10.9% pada tahun sebelumnya. Bagi jantina, golongan wanita lebih terjejas kerana majoriti bekerja di sektor kesihatan, hospitality dan lain-lain. Sekitar 70% daripada pekerja yang terjejas dalam sektor hospitality dan kesihatan adalah wanita. Kajian kes Amerika Syarikat. Kadar pengangguran mencapai aras tertinggi dalam sejarah. Bermula Februari 2020, ekonomi menyusut mendadak dalam tempoh 2 bulan. Kadar pengangguran mencecah 14.7% pada April 2020, tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Penggunaan dan perlaburan terganggu dan turun mendadak. Inflasi naik antara 2020 hingga 2022 akibat tekanan rantaian bekalan dan kos perumahan. Berikut merupakan langkah yang diambil untuk mengurangkan kesan terhadap pekerja. Yang pertama ialah stimulus package rangsangan ekonomi yang membantu pekerja yang hilang peluang pekerjaan dengan pembayaran langsung kepada mereka. Yang kedua ialah Paycheck Protection Program perlindungan gaji disediakan untuk membantu perniagaan kecil mengekalkan pekerja mereka dalam pekerjaan. Yang ketiga ialah memberi sokongan kepada sektor yang terjejas seperti perlancongan dan hospitality. Bagi United Kingdom,
penurunan KDNK sebanyak 19.4 pada suku kedua 2020 akibat sekatan pergerakan dan penutupan perniagaan. Sektor-sektor seperti perhotelan, pelancongan dan perujitan terjejas teruk, sementara pengangguran meningkat kepada 5.2%. Inflasi dan hutang awam meningkat dan kesan jangka panjang terhadap pekerjaan dan produktiviti masih dirasai. Langkah yang diambil untuk mengurangkan kesan terhadap pekerja ialah furlough scheme yang membayar 80% kepada pekerja yang tidak bekerja akibat pandemik. Yang kedua, memberikan bantuan kepada perniaga, bantuan dari segi kewangan untuk perniagaan kecil dan sederhana yang terjejas. Yang ketiga, skim pengurangan jam bekerja tanpa perlu memecat pekerja tersebut. Perbincangan implikasi jangka panjang kemelesetan terhadap pekerjaan dan pasaran buruh. Yang pertama, kesan ekonomi, penurunan pendapatan negara, peningkatan pengangguran mengurangkan pendapatan cukai kerajaan kerana bilangan individu yang bekerja dan membayar cukai berkurang. Ini boleh menyebabkan defisit fiskal dan mengurangkan kemampuan kerajaan untuk membiayai program pembangunan. Seterusnya, peningkatan perbelanjaan sosial. Kerajaan meningkatkan perbelanjaan untuk program bantuan sosial yang membantu individu yang terjejas untuk memenuhi keperluan asas mereka tetapi meningkatkan beban kewangan negara. Defisit fiskal yang lebih besar dan memerlukan langkah pengurusan kewangan jangka panjang untuk memastikan kestabilan ekonomi negara. Yang kedua, kesan sosial, peningkatan kemiskinan. Kehilangan pekerjaan menyebabkan pendapatan isi rumah menurun, meningkatkan risiko kemiskinan dan menurunkan taraf hidup. Seterusnya, masalah kesihatan mental. Pengangguran yang berpanjangan boleh menyebabkan tekanan psikologi, kemurungan dan masalah kesihatan mental lain akibat ketidakpastian masa depan. Menjadi penganggur boleh mengakibatkan penurunan status dalam kalangan keluarga atau pasangan sehingga menyebabkan berlakunya penceraian. Yang ketiga, kesan terhadap pasaran buruh, kehilangan kemahiran, skill degradation. Apabila seseorang tidak menggunakan kemahiran mereka untuk tempoh yang lama, keberkesanan dan produktiviti mereka dalam bidang tersebut menurun. Seterusnya, ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Perubahan dalam struktur ekonomi seperti peralihan kepada teknologi boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara kemahiran yang ditawarkan oleh tenaga kerja dan yang diperlukan oleh industri. Peranan dasar kerajaan dan campur tangan ekonomi. Yang pertama, bantuan pengangguran. Yang kedua, subsidi gaji. Dan yang ketiga, program latihan kemahiran dan pembelajaran semula pekerja. Kesimpulannya, kemelesetan ekonomi membawa kesan besar kepada pasaran buruh terutamanya pada pandemik COVID-19, menyebabkan peningkatan kadar pengangguran, pengurangan peluang pekerjaan dan penutupan banyak perniagaan. Walau bagaimanapun, dasar kerajaan yang proaktif seperti subsidi gaji dan program latihan telah membantu mengurangkan kesan negatif, terutamanya di negara-negara seperti Malaysia dan Amerika Syarikat. Sektor digital dan teknologi muncul sebagai sektor yang paling tahan mencadangkan peralihan ke arah ekonomi berasaskan inovasi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.